اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Semua tanda tangan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Okey, semua murid-murid Ustaz apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Lama tidak berjumpa. Sihat semua? Okey. Seronok tidak pergi sekolah ke seronok pergi sekolah? Seronok pergi sekolah. Seronok pergi sekolah. Jadi sekarang ni tak berapa seronok lah, di rumah saja. Seronok juga. Okey, baik. Apa nama, ada lagi kah yang dalam list tu yang belum masuk? Rasanya semua sudah kan? Boleh. Ada berapa orang ni? Tengok dulu berapa orang yang boleh masuk tadi. Jadi kita boleh Google dulu. Okey, Ustaz mau tanya, yang ada cakap saya ada, okey? Nur Alia Amani. Ada. Okey, baik. Muhammad Fadlan, mana ada? Dah. Oh ya, okey. Am Syakirin. Am Syakirin ada? Ada. Kamera tak boleh on ke? Apa, dah buka dah? Okey, Nurul Imani. Ada Nurul Imani? Nurul Imani, belum ada lagi. Okey. Syaidatul Balqisah, ada? Mana Syaidatul? Ya. Lain pula muka kau di dalam. Okey. Nur Delisha. Ada? Okey. Muhammad Zakwan ada? Ada. Zira. Zira mana? Tidak dapat buka. Tahu banget. Ada. Ada. Okey dah. Farid. Ya. Okey, harus. Afiq Dani tadi. Ada. Oh, okey. Baik, okey. Mute dulu kamera. Kamera. Ya, kamu. Ada mute kan mana? Okey. Baik. Ustaz akan mute dulu nanti baru kamu buka. Alright. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan apa? Hadis. Okey. Sekejap. Okey, sampai. Baik, semua nampak skrin yang Ustaz share ni? Semua nampak? Ya. Boleh nampak? Boleh. Okey, baik. Boleh. Boleh, okey, cantik. Okey. Baik, untuk awal ni, okey, mula-mula Ustaz mau kita tengok sekali lalulah apa yang sudah, sebenarnya kita sudah belajar, Ustaz sudah bagi dalam latihan kamu kan, dalam arahan kerja tu. Cumanya pada hari ni Ustaz akan sambung lagi lah. Ustaz akan ulang balik sekejap. Lepas nanti Ustaz akan sambung lagi. Baik, kita lihat dulu, ulang kaji sikit berkenaan dengan hadis. Okey, bidang hadis ini
memfokuskan kemahiran membaca dan memahami hadis terpilih serta mengamalkan tuntutannya dalam kehidupan harian. Baik, ada satu saja hadis yang kita akan kongsikan untuk tahun 3. Ya, apa tajuk hadis tu? Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey. Baik. Pertama, baca dan faham. Okey, murid-murid semua tengok muka surat 38 dalam buku teks ataupun kamu boleh tengok skrin yang Ustaz share ni sekarang. Okey, murid-murid. Kita telah sampai di rumah orang tua kenangan bakti. Kita akan santuni para penghuni rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai orang yang menghormati orang tua. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Okey. Baik, apa artinya? Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Maksudnya Nabi kata dia orang-orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda. Contoh kalau kita ada siapa lagi muda daripada kita, kita ada adik-adik kita. Jadi adik-adik kita ni kita kena apa? Kita kena kasihi mereka ini. Dan memuliakan orang yang lebih tua. Siapa orang lebih tua dari kita? Abang kita, kakak kita, ibu ayah kita. Itu semua lebih tua daripada kita. Jadi Nabi kata, kita hendaklah mengasihi orang-orang yang lagi muda. Kasih sayang adik-adik kita. Dan memuliakan atau menghormati orang-orang yang lebih tua. Ibu ayah, kakak, abang tu kita kena memuliakan, kena menghormati. Nabi kata bukan daripada golongan kami. Maksudnya Nabi tidak mengaku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan memuliakan ataupun menghormati orang lebih tua. Nabi tidak mengaku dia orang tu umat dia, umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Okey, boleh faham tak hadis ni? Okey. Baik. Okey, senang saya kan? Maksudnya Nabi kata orang-orang sebagai umat Islam kita mesti mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati atau memuliakan orang yang lebih tua. Baik. Apakah pengertian dan kepentingan hadis ini Ustaz? Nak murid tu tanya Ustaz ni. Ustaz pun jawab, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Hadis ni kata Ustaz ni tadi dia cakap perkara yang disandarkan kepada Nabi. Maksudnya apa-apa yang Nabi buat itulah hadis. Sama ada Nabi bercakap, kata-kata Nabi itu hadis. Perbuatan Nabi pun hadis dan pengakuan ataupun sifat Nabi itu pun hadis juga. Ada 3 benda kamu kena ingat pasal hadis ni ya. Baik, hadis penting kerana hadis adalah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Maksudnya lepas Al-Quran, sumber yang kita kena ambil adalah hadis. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Boleh? Baik. Itu muka surat 38 dan 39. Kamu sudah baca ni Ustaz. Ustaz percaya kamu sudah baca sebab sudah pun kita buat latihannya tu hari kan. Okey. Sekarang kita lihat kepada muka surat 40 dan 41. Okey. Baik. Adab mengasihi orang muda dan adab menghormati orang tua. Okey, ada 2 benda yang diceritakan dalam 2 muka surat yang besar ni. Dia jadi macam satu sudah muka surat ni. Baik, kita lihat yang warna merah adalah adab mengasihi orang muda. Dan yang berwarna kuning adalah adab menghormati orang yang tua. Okey, boleh? Jadi kita boleh tengok Ustaz baca, kita tengok sama-sama. Yang pertama adab mengasihi orang yang lebih tua. Adab mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama apa? Berbicara dengan nada yang mesra.
Maksudnya kita berbicara dengan nada yang mesra. Okey? Baik. Yang kedua, nampak ni, Pak Cik ni dia bercakap dekat siapa? Anak murid dia, dekat pengunjung ni tadi yang datang. Dia cakap dengan nada yang mesra, baik-baik, tidak marah-marah. Okey? Yang kedua, mewujudkan yang kesian adik ni kecil lagi. Tak boleh kita marah-marah. Dan yang terakhir, menunjuk contoh teladan yang baik. Kita mau suruh adik-adik kita buat baik, kita kena buat baik juga. Faham Jadi teladan mesti ada. Tak boleh kita cakap tapi kita nak buat. Kita suruh adik kita solat tapi kita nak solat. Kita suruh adik kita mengaji tapi kita nak mengaji. Faham? Boleh faham semua? Anggaplah kalau faham. Okey. Alright. Baik. Seterusnya. Tadi kita sudah cerita tentang adab mengasihi orang yang lebih muda. Yang lagi muda dari kita, adik-adik kita. Adik-adik kita lah. Ataupun kalau kita sudah besar, anak-anak. Kan? Baik. Yang kedua, adab menghormati orang tua. Ini ramailah kan. Abang kita, kakak kita, ibu ayah, cikgu, guru, ustaz. Semua tu lebih tua dari kita. Okay? Apa kita kena buat? Yang pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Macam kamu panggil ustaz. Boleh kamu panggil Farhan? Boleh kah? Tidak boleh. Kan? Tidak boleh. Kamu panggil ustaz. Panggil cikgu, cikgu. Tak boleh kamu sebut je nama. Kan? Itu yang pertama. Kita memanggil dengan panggilan yang baik. Panggilan terhormat. Yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Jangan kita ego. Jangan kita rasa macam, oi kita lagi pandai ni dari abang kita. Jangan merasa begitu. Kita minta nasihat dan bimbingan. Kalau lah ada benda yang salah kita buatkan. Baik. Seterusnya, kita hendaklah memberi salam. Tanda kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau kita jumpa datuk kita, kita bagi salam dulu. Kalau jumpa ibu ayah kita, kita yang bagi salam dulu. Balik rumah, kita bagi salam dulu. Itu menandakan kita menghormati orang yang lebih tua. Seterusnya, sopan santun dalam berbicara. Cakap bagus-bagus. Jangan berteriak dengan mama. Masakan aku nugget. Jangan begitu. Cakap bagus-bagus. Mama lapar lah. Boleh tolong masakkan nugget. Macam tu. Boleh faham? Dan kita berteriak-teriak dengan nada yang tinggi. Okay. Sopan santun dalam berbicara. Seterusnya, taat kepada orang tua. Nampak tu? Adik tu dia lalu depan pakcik tu, dia tunduk dia punya badan. Itu kan menghormati. Okey, seterusnya. Dahulukan orang tua dalam semua hal. Nampak? Adik tu kan dia bagi dulu pakcik tu. Pakcik makan dulu, saya nanti makan. Bagus kan? Bagus kan macam tu? Kan? Macam tu lah, bagus. Okey. Okey, nampak semua masih lagi belajar? Okey. Baik. Seterusnya. Ringan tulang untuk membantu. Kita tolong orang yang lebih tua, kita membantu dia macam ni kan. Abang ni dia tolong mati ni tolak kursi roda. Macam tu. Lepas tu bersikap lemah lembut. Dekat orang yang lebih tua dari kita, jangan marah-marah, jangan tengking-tengking macam Ustaz cakap tadi lah. Sama je. Baik, itu adab mengasihi orang muda dan adab menghormati orang tua. Ustaz percaya dan yakin ramai sudah siap kerja tersebut kan, yang Ustaz bagi minggu lepas kan. 2 minggu sudah Ustaz bagi tu kerja tu. Kerjanya di muka surat berapa ya? Muka surat berapa ya? Okey.
Muka surat 38, 39, 40, 41. Okay. Ada yang belum siap muka surat 38 sehingga muka surat 41? Semua sudah siap? Kalau belum siap, siapkan. Kalau sudah siap, nanti hantar di grup Telegram Ustaz sudah sediakan untuk kamu hantar tugasan di sana. Okey? Baiklah. Seterusnya, kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Tentereng, apa dia? Okey, baik. Semua nampak? Okey. Okey. Ini dia dua perkara yang kita nak belajar hari ini, iaitu yang pertama kesan mengasihi orang yang lebih muda dan yang kedua kesan menghormati orang yang lebih tua. Okey. Di setiap tindakan kita, tindak tanduk kita mesti ada kesan dia, sama ada kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Tapi kali ini dalam buku ni kita akan menerangkan kepada kamu. Okey, boleh lagi? Boleh belajar lagi? Boleh faham kan? Setakat ni yang Ustaz ajar semua faham kan? Okey, semua nampak okey je tu. Baik. Kita akan lihat kesan mengasihi orang yang lebih muda. Yang pertama, disayangi dan dihormati. Bila kita mengasihi orang yang lebih muda, kita akan disayangi oleh mereka. Nampak? Kalau kita mengasihi adik kita, nanti adik kita akan sayang dengan kita. Kan? Dia akan sayang dengan kita. Kalau kita mengasihi adik kita lagi, okey, keluarga hidup bahagia. Kita sekeluarga akan hidup aman, bahagia, tiada gaduh-gaduh, tiada bertumbuk-tumbuk, bertendang terajang adik-adik tu. Faham? Sebab kita menyayangi mereka. Seterusnya, masyarakat hidup aman. Orang muda lebih sopan. Orang muda akan jadi lebih sopan kepada orang lebih tua dan masyarakat hidup dalam keadaan aman, sentosa, tiada gaduh-gaduh dan tiada marah-marah. Seterusnya yang terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. Bila kita menyayangi yang lebih muda daripada kita, kita akan dapat mewujudkan kerjasama dalam semua urusan. Kita boleh ajak adik-adik kita buat kerja, ajak adik-adik kita tolong ibu ayah dan sebagainya. Seterusnya, kesan menghormati orang yang lebih tua. Bila kita menghormati orang lebih tua, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Nampak? Bila kita hormat ibu ayah kita kan senang. Seterusnya, kehidupan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diberkati, maka kita akan hidup dalam keadaan yang seronok, bahagia. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita hidup kita diberkati, kesan daripada menghormati orang yang lebih tua. Seterusnya, memperoleh ketenangan jiwa. Nampak? Kita akan merasa tenang je. Yalah, bila dah diberkati hidup kita, jiwa kita jadi tenang lah. Pasal tu kalau orang yang bukanlah tidak diberkati, tidak tahu kan macam mana. Kadang-kadang setengah orang yang tidak begitu baik dengan orang tua, dia marah-marah, tidak menghormati orang tua. Dia akan sentiasa rasa macam gelisah, dia akan rasa macam dah syok, dah best. Itulah tu, pasal tidak ada ketenangan jiwa. Sebab dia tidak hormat orang yang lebih tua itu tadi. Boleh faham? Baik. Seterusnya, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menghormati orang lebih tua, kita akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah Taala mengasihi kita, Rasulullah juga mengasihi kita. Nampak? Baik. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kehidupan masyarakat lebih harmoni, insya-Allah. Ya. Boleh faham? Ada berapa kesan? Kesan mengasihi orang yang lebih muda ada 1, 2, 3, 4, 5.
Dan kesan menghormati orang yang lebih tua ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Baik, setakat ni boleh faham? Ada soalan? Siapa ada mau tanya? Mau tanya apa-apa? Angkat tangan. Boleh tanya. Okey. Okey, sekejap. Tadi Faris ada kata dia? Ada? Faris ada kan? Okey, seterusnya. Marsha tidak kan? Melsi tiada. Akil. Akil ada Akil? Ada juga Fayyad, Haikal. Haikal pun tiada. Nazrin, ada Nazrin, Muhammad Nazrin. Tiada. Uzairi ada. Ustaz cek ni list daripada kelas kamu ni ya. Nama-nama kawan-kawan kamu. Ustaz mau tengok siapa aja yang apa. Muhammad Sufyan, ini tidak Akil punya kelas. Muhammad Sufyan ada? Tiada. Muhammad Nur Firdaus ada? Tiada. Afiq Danish. Mana Afiq Danish? Okey, ada. Amsyakirin ada. Daniel ada Daniel. Muhammad Daniel bin Jasmine ada? Okay, kalau ada boleh buka mic beritahu. Saya ada Ustaz. Muhammad Danish Zailani Chu. Ada? Tiada? Tiada. Tiada. Ezri Aiman. Ada ni kan Ezri ni. Fadlan. Mana macam ada si Fadlan tadi? Mana Fadlan? Okey, ada. Faris Haikal. Faris Haikal tiada. Izikri. Ada Izikri? Tiada. Okey. Faris tutup mic tu Faris. Okey. Jufri ada Jufri. Khairul Muhaimin, dan Muhammad Nur Yasin, ada Zakim ada Zakim, Zakim ada. Okay. Ada Zakwan Ramadan, ada kan? Okay. Awa Batrisha, mana Awa Batrisha? Ada? Delisha? Okay. Vedatul Balqisha? Ada. Ada. Asha Nadira? Ada. Sir Alia Amani? Ada. Nurul Imani? Ada. Dia pergi minum sekejap dulu Ustaz. Okey, baik. Herzira. Ada? Syukina. Ada ni. Putri Fatihah? Tidak. Okey, baik. Sudah terdapat nama kamu yang hadir di limit hari ini. Baik. Ada soalan ke? Ada soalan yang Ustaz ajarin tadi faham ke tidak? Ada yang tidak faham? Siapa yang tidak faham tu cuba angkat tangan lambai-lambai. Ustaz tidak faham Ustaz. Saya faham. Semua faham? Faham bagus. Alhamdulillah. Baik, bagus. Kita tengok muka surat yang terakhir ni untuk hadis. Apa ditulis sini? Minda Bestari. Sebutkan pengertian hadis dan kepentingannya. Buka buku teks. Siapa boleh baca untuk Ustaz? Pengertian hadis dan kepentingannya. Boleh baca? Siapa? Amsyakirin boleh baca?
Mana sudah tadi? Boleh. Baca. Apa pengertian hadis dan kepentingannya? Hadis ialah, jumpa tak? Syakirin jumpa. Muka surat berapa tadi? Yang atas ni. Tidak jumpa. Ni muka surat 39. Ni nampak Ustaz tunjuk ni. Baca. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Kenapa ya? Dah. Kenapa ya? Apa ni? Semua ada nggak? Sing pula ni. Mana? Itulah pun kamu. Nggak tahu kenapa. Apa yang kau ada tekan apa Pres? Nggak ada, aku nggak ada tekan apa-apa. Sudah. Ini gambarku. Jadi tiba-tiba berubah. Kau ada tekan apa? Nada. Berubah. Yang di sini punya. Aku guna yang ini, tiba-tiba berubah jadi macam-macam. Gambar cikgu kamu mana? Ini kan cikgu kamu? Bukan. Jadi? Ini ada cikgu kamu Aneh. sudah keluar. Ini cikgu kamu? Tuh juga. Aneh. Oh tuh. Saya tekan tuh yang itu cikgu. Ada cikgu kami. Ini bertukar. Aneh kak? Dengar, semua dengar. Sorry, Ustaz punya laptop program sekejap. Dengar. Dengar, sekejap. Mana? Okey. Stop, apalah masalah dia ni. Tu Iman. Apa? Sekejap Nomor Ustaz di situ tuh. Bukan bayang tu nah. Ikut ni. Dah biar dah tu, yang penting anu. Oh enggak. Kalau ni buka. Ikut kah enggak? Ani siapa? Siapa? Ani? Aku. Bukalah Google Meet tuh. Siapa? Oh, ini ajar aku terus. Kita faham. Mana ada aku? Aku jadi. Tiba-tiba ditukar. Ustaz paham. Sekejap, coba. Okey, sudah.
Okey ya. Hilang. Puji je. Puji je. Okey. Kita sambung Sampai mana tadi? Si siapa tadi? Sampai nombor 3 tu tadi kan? Dah dapat dah. Dah masa dah. Dah habis dah baca Okey, dah habis. Habis dah baca. Okey, baik. Nombor 4 pula. Okey. Kepentingan dia pun dah baca kan tadi? Hadis kepentingan. Kepentingan ni dah. Kepentingan hadis. Hadis dia makna dan kepentingan dia kan? Dah kan? Okey, baik. Kepentingan. Baca kepentingan dia apa? Kepentingan hadis. Hadis penting kerana hadis sumber hukum. Yang kedua, selepas Al-Quran, hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okey, baik. Okey, bagus. Terima kasih Syakirin. Okey, baik. Jadi, sudah pun habis kita belajar berkenaan dengan hadis. Iaitu hadis yang kita belajar untuk tahun 3 ni sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey? Jangan kita menderhakai ataupun kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua dari kita. Boleh? Baik. Seterusnya, habis sudah kita punya pelajaran hari ini, Ustaz minta kamu untuk buat aktiviti di dalam buku aktiviti muka surat 42. Okey? Muka surat berapa? 42. Kesan mengasihi orang yang lebih muda. Dan juga 43. Kesan menghormati orang yang tua. Okey? Muka surat 43 dan 42 dan 43. Senang je tu. Tulis betul ataupun salah. Dan juga yang muka surat 43 tu pilih saja. Semua ada dalam buku teks sudah. Okay? Alright. Boleh faham? Ada soalan? Ada yang kurang jelas? Boleh kan? Okay. Ya. Muka surat berapa? Muka surat 42. Buku aktiviti buat muka surat 42. Dan 43. 2 muka surat. Boleh? Boleh. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kalau minggu depan kita buat lagi, okey? Mau buat lagi minggu depan? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Jadi minggu depan macam hari ini juga siap sedia dengan buku dan juga buku aktiviti, okey? InsyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lambai dulu, semua lambai. Okey, 1, 2, 3. Bye. 1, 2, 3. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Oke.